Ya, kita kembali lagi terus sampai pagi. Seperti biasa kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Kalau tadi kita menyaksikan satu package program yang kita bawakan sangat berguna ya ketika ini, khususnya kepada generasi kita yang berminat dalam bidang IT dan juga sebagainya. Karena lukisan digital ya. Nanti dah kita minta lukiskan ke Tani jadi kartun. Itulah, saya malas melihat muka Atul. Saya ketawa kan. Pasal? Saya bayangkan muka Atul dilakar atau dilukis menggunakan digital tersebut. Ya. Kemudian dijadikan kartun lah. Tapi saya yang paling comel tu. Betul. Ya. Okey. Tapi sebenarnya apa yang akan kita bawakan setiap hujung minggu iaitu hari Sabtu, kita ada segmen yang sangat dinantikan iaitu segmen Enak Rasa. Kali ini kita akan makan bingka. Jadi, tapi sebelum makan bingka tu mestilah Tani proses untuk membuatnya. Belum lagi apa-apa kan makan. Ya betul. Tapi kita akan melihat dulu bagaimana tunjuk caranya. Apakah antara bahan-bahannya bingka yang kita bawakan apa nih? Bingka kacang hijau, betul ya? Betul. Kacang hijau. Jadi tadi sama siapa nih penunjuk caranya nih? Ya, bersama dengan seperti biasanya bersama dengan Mira Putra ataupun nama sebenar beliau Hajah Faridah binti Haji Muhammad Taufik, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami masuk ke kawasan ini, ke dapur kawasan sini. Dua penyampai yang begitu bijak bistari dan sensasi. Lagaknya dengan handsome dan cantik, rupawan, jelita rupawan. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sehat. Menyambut sehat walafiat itu bagi ijab je tah walafiat. Tapi yang pentingnya kita ni setiap masa haruslah ceria. Betul. Dalam hati haruslah bersih dan kita ni selalu mendoakan diri kita ni dan keluarga serta kawan-kawan semua serta peminat-peminat segmen Enak Rasa. Tanpa peminat kita ni di luar sana, siapalah kita ni ya. Kita ni doakan diorang sehat walafiat agar sentiasa menonton segmen kita ni di setiap hari Sabtu. Jadi ada pantunnya? Ada. Pantun kita ni hari ini ialah mengenai warisan. Cuba tak. Bingka kacang hijau resepi dinamakan. Kuih Melayu zaman berzaman. Ya. Warisan tradisi mesti dikekalkan agar tak luput dek zaman. Fikir tadi agar tak luput ditelan zaman. Di zaman agar menganyam ketupat, ketupat dianyam sangatlah rapi. Baik, penunjuk acara kita ni memang memilih resepi yang cukup tepat untuk kita ni sajikan di pagi ini. Ya. Kerana apa yang saya ketahui semalam saya bermimpi resepi ini sepatutnya resepi yang lain. Tetapi telah pun saya diberi mimpi kerana resepi hari ini untuk menukar kerana resepi hari ini adalah resepi kegemaran Abang Daud. Jadi rupanya siapa yang merequest sebenarnya? Ini bukan mimpi ni. Tidak ada yang merequest tetapi tiba-tiba saja last minute terlintas di fikiran. Betul. Kenapa anda saya buat bingka kacang hijau memandangkan kita ni akan menyambut Aidil Adha dan juga Hari Keputeraan. Betul. Dan ini merangkum juga kuih ini adalah kuih tradisi. Jadinya ianya boleh dihidangkan di Hari Aidil Adha. Betul. Jadi kalau kita ni berkumpul, kalau hanya makan nasi dan lauk pauk yang ada, indah komplit rasanya. Kalau indah ada kuih muih untuk pencuci mulut. Jadi ini yang kita bawakan pada pagi ini. Jadi sebelum kita ni melihat bagaimana tunjuk caranya, bagaimana membuat bingka ini, kita ni akan mengetahui apakah antara bahan-bahannya terlebih dahulu. Ya, bahan-bahannya begitu ringkas dan tidak payah. Sangat mudah. Sebenarnya sangat mudah. Tetapi kalau sekiranya tidak mengetahui apa bahannya juga ianya tidak menjadi. Jadi apa bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya hari ini sukatan mesti tepat ya cikgu ya. Sukatan mesti tepat kerana kalau tidak tepat ianya boleh menjadi keras ataupun lembek. Okey. Baik. Mulanya saya akan bermula dengan ini adalah mentega yang telah pun saya cairkan sebanyak 20 gram. Tapi di sini saya letak 40 gram ya yang telah pun saya cairkan. Dengan menggunakan kaedah double boil. Yang ini adalah tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau sebanyak 60 gram.
Gula halus sebanyak 370 gram. Boleh dikurangkan sekiranya bis kita di rumah hendak mengurangkan. Dah mau manis lah. Dah mau manis. Yang ini adalah 1 sudu kecil, boleh dikurangkan menjadi setengah sudu kecil garam halus. Ini tepung gandum ataupun tepung biasa, tepung serbaguna. Kita menggunakan 240 gram. Telur grade A ataupun B, kita boleh yang di sini saya gunakan 4 biji sahaja, ya, putih kuning tu. Dan yang ini adalah santan kotak ataupun boleh kita gunakan santan asli sebanyak 1000 ml dan air sebanyak 500 ml. Yang di sini adalah seperti biasanya Ketani menggunakan esen vanila dan pewarna hijau. Yang bahan B-nya ialah kacang hijau yang telah pun saya rendam. Kacang hijaunya hendaklah ditimbang terlebih dahulu sebanyak 200 gram. Kalau Ketani kan mengurangkan boleh 150, tetapi dah di rumah pastinya maukan dalam rasa kacangnya, jadi sebanyak 200 gram. Direndam terlebih dahulu selama 30 minit ataupun 1 jam, kemudian direbuskan. Asal saja ia empuk, cukup, jangan terlampau lembik. Ya, dan ini skrip pantun. Ini skrip pantun. Kita tepikan. Baik, Kita teruskan. Ya. Baiklah. Baik, silakan. Pertama, segala bahan-bahan kering. Ya. Okey, tepung dulu, masukkan tepung gandum ya. yang tadi awalnya tepung gandum 240 gram. Okey. Ya. Atau mungkin boleh serahkan pada saya yang telah. Gula pasir, gula halus Gula ataupun halus. Selalunya orang Ketan manggil gula pasir. Jadi gula halus sebanyak 370. Tepung kacang hijau Okey. 60 gram. Cik, ya. Ya. Yang ini adalah garam. Kemudian telur seperti biasanya pecahkan. Oh, disatukan dengan santan disatukan dengan santan kerana agar ianya tidak bersalut. Kemudian dikacau, dibancuh lah ya. Dibancuh agar ianya kalau masuk ke tepung, ianya akan menjadikan bingka ataupun kuih talam Ketani cantik. Okay. Baik. Iya. Itu ada semua bahan-bahan tadi telah pun dicampur dan diaduk ya. Kita aduk terlebih dahulu, perlahan-lahan. Banyak yang mengatakan yang membuat bingka ni katanya bahannya ringkas dan juga senang. Tapi walaupun ia ringkas dan senang, walaupun ringkas dan senang, kalau sekiranya bahannya tidak tepat, ya, ada penonton di rumah, ianya tidak akan jadi juga. Dan perlu kita ketahui apakah petua-petuanya, macam mana hendak mengoven, macam mana hendak membuatnya, dan semua bahan hendaklah tepat dan sukatan hendaklah tepat. Okey. Kemudian kita akan masukkan air yang tadi kan 500 ml. Jadinya sebanyak 200 ml telah pun saya gunakan untuk mengisar kacang hijau. Kacang hijau ya. Dan lebihannya 300 dimasukkan. Kita masukkan di sini. Baik. Okey. Digaul ya, Auda. Kita hendaklah gaul sebati ya. Agar gulanya larut dan tepung-tepungnya sebati. Okey. Kemudian hendaklah kita tapiskan terlebih dahulu. Okey. Okey, mungkin seorang memegang ya. Boleh, saya tolong ya. Hari ini giliran Daud ya. Sebab dia kan gemar. Hari ini Belajar. Kita kan belajar sebetulnya, sesi belajar ya. ini adalah kegemarannya, jadi perlu dia yang belajar hari ini ya. Ada penonton di rumah bolehlah mengikuti segmen hari ini, resepi hari ini dan membuatnya untuk minum petang. Dan juga ianya juga boleh digunakan. Kadang-kadang ada yang sudah bosan untuk hadiah hari jadi membuat kek. Kenapa tidak kita gunakan bingka untuk hadiah hari jadi untuk orang tua-tua Ketani. Boleh Cuma Ketani kurangkanlah rasa kurangkan manisnya. manisnya.
Okey. Oh begitu. Okey. Hendaklah merata. Kemudian masih lagi diayaklah ketan itu. Okey. Kenapa kita tapis? Agar kuih talam ketan ni ianya nampak nanti licin dan tidak berketul-ketul lah tepungnya. Okey. Itu dia. Hampir selesai tapi belum. Okey. Okey, Itu dia. lepas itu Sayang. Yang ini Itu membazir. Kikis. kikis. Yang ini sebab kalau yang ini Membazir. selalunya Mahal, Cikgu, ya? ianya mahal sekarang. Kacang hijau sekarang mahal. Kacang Kikis hijau dia. mahal, jadinya yang ini sudah berharga 50 sen lah. Itulah. ya setiap Ekonomi perinci harga itu adalah Gula bagi, lagi. bagi seorang chef dan juga pembuat kuih, Jangan bazir. setiap tepung, inci tepung kalau boleh dikikis lah. Betul. Sebabnya mereka tidak akan mahu membazir. Betul Kerana sekali. setiap sukatan tepung dan adunan itu adalah bagi mereka adalah berharga. Betul. Bukan bagi mereka, Sebab saya membazir juga itu adalah sendiri ya. penting. Sahabat syaitan. Jadi jangan. Penting sebenarnya. Betul. Okey, mentega yang telah pun dicairkan. Okey, alih-alih ini dah disatukan kemarin ya? Tidak. Sekarang Okey. Saya masukkan sebenarnya Saya kita tolong juga sini. boleh dimasukkan sewaktu memblender ataupun mengisar kacang hijau bersama air yang 200 ml ya. Yang ini telah pun saya kisar awal. Kemudian kita masukkan amat ringkas nampak gitu mudah. Okey. Baik. Kerana kadang-kadang ada anak-anak ketani dah pandai makan kacang hijau ataupun bubur kacang hijau. Jadi dengan sebenarnya kacang hijau khasiatnya banyaknya. Apabila kalau untuk orang yang Kalau digantikan boleh tak cikgu? Dengan kacang tutuk. dengan kacang tumbuk. tutuk. Sebenarnya boleh. Kalau Boleh, sekiranya jangan saja menggunakan roti tawar sekalian jangan, ya. Jadi kambangnya lain kan? Jadi kembangnya lain nanti ya. Terkenal saya roti tawar itu. Hari ini Kena roti warna hijau. kuyung. Anu bukat ya. Boleh timbang untuk jadikan hiasan. Kalau kacang tutuk, ketani boleh menggunakan ditaburkan sewaktu ketani sudah memasukkan ke dalam loyang dan ditabur di ditabur atasnya. Okey. Itu lagi sedap Sukatannya sebenarnya. Dua sudu teh Ya, okey. berarti Dua satu penutup. sudu makan. Oh, Okey. Dan ini Ini kacang esen. hijau. Sekiranya kalau kita gantikan dengan Kita kacang merah, gunakan kacang merah juga boleh. Kacang Dan merah. kaedahnya juga sama ya. kita Okey. jangan gunakan kacang kuda. Kacang tumbuk jangan Jangan. Kacang tumbuk boleh, tetapi kita Majal. taburkan di sebelah atas. Masih tetap dengan kacang. Sebenarnya ini belum tumbuk. kesampaian makan. Okey. Mungkinkah ada resepi atau kadang nanti ya? Nanti Siapa kita tahu. akan buatkan ya. Okey. Okey. Ini Jadi- sudah pun selesai adunannya. Ini adalah adunan yang telah pun siap ya. Ada Loyangnya, penonton di sukatan. rumah dan sukatan loyangnya saya telah pun meletakkan parchment paper ya di sekelilingnya juga. Yang katanya tu kertas minyak lagi Kertas dahulu. minyak, tetapi ini bukannya kertas minyak yang baking powder. Yang ini Yang adalah biasa-biasa, bukan yang biasa-biasa. Tetapi yang ini ialah yang kalis air. Kalau dulu kertas sapukan minyak lagi tu. Sapukan minyak. Ini memang sudah namanya Okey. kertas minyak. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. menggunakan 10 kali 10 loyangnya, Okey. berukuran 10 kali 10. Kalau sukatannya lain daripada tu dah dapat. Boleh. Sebenarnya adunan kita boleh dibahagi kepada dua dan kadang-kadang ada yang dah mau banyak kan diorang sedekahkan. Jadinya boleh dibahagi kepada dua menggunakan loyang berukuran 8 kali 8 atau 7 kali 7 dan dibahagi kepada dua. Yang satu untuk sendiri, yang satu untuk tolong. mertua. Betul. Bukannya karet tu, Ibu bapa, bukan karet, tetapi kita ni
sebenarnya kita ni boleh bagikan yang Bagi satu dua. loyang untuk orang tua kita ni, yang satu loyang untuk mertua baru adil. Betul. Jadi untuk satu adunan itu, Ani menggunakan 9x9. 10 kali 10. 10 kali 10. Jadi Jadi tadi ini- boleh menggunakan sukatan berapa tu kalau untuk dua? 8 kali 8. 8 kali 8. Sebab ianya tinggi ni. Kemudian dibakar dalam suhu Okey, kita akan membakarnya dalam oven rack paling bawah. Suhunya ialah 180 ke 200 selama 1 jam. apinya atas bawah. Apinya atas bawah. Atas bawah. Jadi Daud bukan saya. lagi Zatul memang boleh membuat. Kalau Daud pun boleh membuat ni dan boleh dihadiahkan kalau sewaktu Zatul hari jadi atau siapa saja penerbit hari jadi boleh. Zatul tadi tukar namanya. Jadinya Atul lah. Atul. Tapi hari ini kita akan membuat namanya Zatul. Ya. Ini cikgu kalau ditabur dengan majalah dengan langa boleh. Atasnya lebih sedap. Langa pakai langa. Sebenarnya kita Jelas. boleh tabur dengan langa lebih sedap. Lagi? Langa, kacang tutuk, Boleh. dan juga roti tawar Bah. kita ni hancurkan. Mana tu kacang tutuk Tabur. Semahira. Taburkan dia. Okey. Jadi hari ini macam-macam pemandainya sebab-batang mengikuti segmen Ah, Enak tu dah Rasa belajar. setiap Kita belajar kan? Itu namanya dan setiap belajar. hujung minggu Setiap hujung Jangan malu bertanya, nanti sesat jalan. Ya? Itu namanya kreativiti dan apanya orang integrasi. Integrasi. Apa kan? Kita di zaman cyber ni dan juga sudah pun memasuki 2021. Insya-Allah kita akan masuki tahun 2022. Tidaklah perlu kreatif. Tukar Dan lagi. bingka walaupun ianya adalah makanan tradisi, Betul. dia orang warisan Melayu jangan dilupakan, Betul. tak ditelan. Tetapi kita ni boleh mengubahnya digabungkan dengan moden iaitu kacang tutuk, Oreo. Rupanya jangan ditelan zaman. Ingatkan jangan ditelan terus. Jangan ditelan terus tetapi ditelan terus sewaktu zaman. okey, kita sekali terus lagi. sekarang waktunya sudah masak. Sudah masak. Jadi okey. hendaklah kita ni masak terlebih Dengan dahulu. membakar tadi dengan suhu berapa cikgu? Silakan. Suhunya hendaklah 180 hingga 200. Ovennya, racknya paling bawah. Okey. Kemudian selama 1 jam, api atas bawah. Baik. Dan hendaklah hati-hati. Kadang-kadang ada mereka mempunyai kipas dalam oven itu. Kipas itu hendaklah di-off dahulu. Supaya kita ni punya bingka ataupun bingka kita ni ataupun Kesejukan. kek bukannya ada kesejukan tetapi indah menggelembung. okey, baik. Itu yang punya pentuannya tu. Atau untuk mana tu masak kek Untuk kek kek lapis kek lapis. Okey, sebagai faham. spin. Baik, kita Okey. akan kembali nanti. Ya. Kita kembali selepas ini. Langkah pembersihan atau penyucian tangan yang betul. 6 langkah-langkah pembersihan atau penyucian tangan yang betul ialah: langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok telapak tangan sebelah kanan ke bahagian atas tangan sebelah kiri dengan jari jemari berselang-seli dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua-dua telapak tangan dengan jari jemari berselang-seli. Langkah keempat, gosok belakang jari jemari dengan mencengkam jari jemari kedua-dua belah secara bertentang-tentangan. Langkah kelima, genggam ibu jari kiri dengan tangan kanan dan gosok secara putaran dan sebaliknya. Langkah keenam, rapatkan jari jemari tangan kanan dan gosokkan ke telapak tangan sebelah kiri secara putaran, ke belakang dan ke depan dan sebaliknya. Jika menggunakan sabun dan air, hendaklah mencuci tangan selama 40 hingga 60 saat. Alhamdulillah, keknya pun sudah siap. Bukan kek sebetulnya, bingka. Bingka. Boleh Okey. kek Melayu. Jadi ini saya sedang sibuk-sibuklah tadi. Ada juga hidangan yang disediakan oleh cikgu. Terima kasih cikgu ya. Iaitu kuih-kuih Melayu Ketani. Betul, betul. Okey, inilah bingka kacang hijau yang Hasilnya. telah pun siap setelah 45 minit ke 1 jam kita bakar.
Dan Jadi inilah hasilnya. ada petuanya kah ataupun ada pantang larangnya kah? Ada pantang larangnya. Okey, tentunya audio penonton di rumah perlu mengetahui apabila bis kita hendak membuat bingka dan digunakan untuk keesokan paginya ataupun keesokan petangnya, sudah bingkanya sudah dibuat hari ini kerana kadang-kadang sibuk jadi dan banyak dibuat. Jadinya boleh dibuat awal tetapi jangan dipegang-pegang dengan tangan dalam menggunakan sarung tangan. Itu tipsnya dan pantang serta petua agar kuihnya indah, basi dan tahan. Tapi dipotong-potong boleh lah. Dipotong-potong boleh. Pakai sarung. Tetapi tetap menggunakan sarung tangan. Ya, selagi belum merasa, selagi itu ia macam. Berapa lama boleh bertahan di dalam? Jadi disimpan di dalam peti ais, di dalam peti sejuk. Kalau semalaman boleh di atas meja. Okey. Ya. Boleh Kalau di atas semalam meja? boleh di atas meja. InsyaAllah ia akan basi. Dah basi ya. Dan kalau sekiranya tadi kami menunggu ke petang, tadi masukkan ke dalam peti ais, kemudian keluarkan, panaskan sekejap. Lebih kurang dalam panaskan oven dalam 15 minit dengan suhu 150 ke 170 sahaja. Kemudian dipanaskan dalam 10 minit. Baik. Okey. Kita ada masa 3 minit. Jadi apa yang perlu dapat kita kongsikan lagi untuk bersama dengan penonton kita? Silakan. Kalau sekiranya Cara memotongnya. Cara memotong. Okey, saya pegang dulu. Ini. Sebenarnya kalau kita hendak memotong pembarisnya, kita gunakan ada khas pembarisnya. Sebenarnya ia ada 5 ukuran ya. Jadinya kalau kan memotongnya dengan lebih cantik, hendaklah ianya masih di dalam loyangnya, dalam loyang. Jadi kita ni sukatkan terus dan potong, kemudian diterbalikkan menggunakan cakeboard dan diletakkan ke dalam kotak. Baru ianya cantik apabila kadang-kadang untuk ketani sedekahkan, untuk yang usahawan-usahawan muda ketani tentunya untuk berjual. Jadi baik, silakan teruskan 2 minit. Boleh mencuba juga. Okey. Okey. Ini untuk atur. Dapat is lah, is makan. Pasal favorite is kan? Betul. Kan bagi juga. Mestilah. Kan? Adil. Bismillah. Allahu Akbar. Okey. Alright, ini dia. Ya, mungkin boleh mencuba. Untuk atur satu garpu. Yang ini garpu satu untuk atur saya, dan ini adalah untuk is. Untuk saya. Terima kasih. Ya, baik. Sebab silakan. Sebab tadi kata cikgu dah boleh dipegang sebab apa? Takut mudah pangas. Saya menggunakan santan. Bingkai yang menggunakan santan mudah pangas kalau ketani menyentuh. Betul. Itu dia tadi cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Kacangnya tu memang terasa. Kalau orang tadi kalau kena kurangkan, janganlah sebenarnya jangan kurangkan. Kalau ditambah pelan bisa tu. Tapi kalau terlampau banyak kadang-kadang terasa terlampau kacang dan terlampau lemak. Jadi yang ini sukatannya cun 150 ke 200 gram. Jadinya ia punya manisnya pun juga manis. Indah berapa manis? Dan ini juga boleh pembuka selera kalau orang yang kurang sihat. Mungkin bila saya akan makan ni cikgu. Setiap kali saya akan minum ada okey lagi ada. Okey. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Jangan motor. Sedap memang betul kata tu. Komen saya memang tidak pernah mengecewakan ya. Kerana setiap minggu macam dibagi mimpi kalau ada atau Abang Daud, orang ada Daud, memang akan memberikan resepi-resepi yang mana mencuit hati peminat segmen Enak Rasa. Jadinya ianya akan dibuat oleh diorang di rumah jual habis kita dan boleh dijadikan amal. Okey. Jadi tadi sudah pun di penghujung rancangan, tapi percayalah segmen Enak Rasa daripada resepi yang disediakan oleh Cikgu Mira Putra memang menjadi saya di antara yang boleh memberikan jaminan setelah saya mencoba resepi yang telah pun dikongsikan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada audio penonton yang menyaksikan dan juga ribuan terima kasih kepada Cikgu. Iya. Dan mohon maaf sekiranya ada tersilap dan tersalah kata kerana yang baik itu adalah daripada
Allah. Dan yang Betul. salah itu daripada Ketani. Betul. Tapi sebelum kita terlupa, mungkin dapat kongsikan bersama mungkin laman Instagram cikgu sendiri. Silakan. Bagi peminat-peminat segmen Enak Rasa yang mana telah pun terlepas pandang, kadang-kadang ada yang private text saya, katanya dah sempat menulisnya resepi. Di penghujung baru nampak ketika Daud ataupun Atul makan sahajanya. Jadinya bolehlah melayari IG Rampai Pagi kerana akan tertera di sana dan dikongsikan resepi bingkai kacang hijau dan resepi-resepi sebelumnya dan juga YouTube Rampai Pagi segmen Enak Rasa bertarikh 10 hari bulan Julai serta IG miraputra.bakery_baking class. Okey. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada cikgu dan kita sampai jumpa lagi. Selamat jumpa kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan. Silakan.